Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, di Putrajaya Dewan tak penuh macam di New York. Okey, apa pun saya mengucapkan selamat datang kepada tuan-tuan dan puan-puan ke siri ketiga Minggu Negarawan dengan tajuk Perlembagaan. Yang di tengah siapa tak kenal. Kalau di New York penuh dewan, tak cukup penuh dewan di luar berbaris-baris untuk berebut-rebut bersalam dengan ayahanda kita Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, Negarawan Ulung kita. Hari ini Tun pakai handsome hari ini, siri perlembagaan. Tapi apapun tak apa, aircon tak berapa sejuk hari ini, pasal akan panas sebentar lagi. Tiap-tiap minggu saya bersiaran langsung bersama dengan rakan, sahabat saya dan juga peguam yang cukup tidak asing lagi, Tuan Haji Hanif Katri. Berikan tepukan gemuruh. Hari ini saya dengan Tun pakai smart sikit hari ini. Pasal apa? Pasal yakin tajuk perlembagaan pada petang ini bakal menjadi tumpuan, bukan kata di sini tetapi juga di luar, kerana kita menyiarkan siaran secara langsung tajuk perlembagaan ini di Facebook, di YouTube dan juga di TikTok. Jadi banyaklah, saya tak naklah kata dengan gelaran macam-macam gelaran Tun. Kalau Papa Gomo terkenal dengan walabotnya, mana dia Papa Gomo punya walabot? Mana dia Papa Gomo tadi kami tak masuk lagi ke Papa Gomo? Tak ada urusan. Dan apa pun, adakah Tuan Haji sudah bersedia untuk kita memanaskan suhu di auditorium Yayasan Kepimpinan Perdana, dan Tun Dr. Mahathir juga telah berkata banyak dia nak kongsikan. Saya pun nak risau jadi moderator ini. Tapi saya yakin dengan kehebatan dua tokoh ini saya kerja senang ini. Pasal banyak pencerahan yang akan diberikan oleh Tun Dr. Mahathir dan juga Tuan Haji Hanif Katri dalam pelbagai isu yang kita akan sentuh. Sama ada Malaysia ini masih lagi berperlembagaan ke negara kita, ataupun sudah tidak ada lagi. Begitu juga dengan isu yang cukup panas daripada Perlis sampai ke Sabah. Adakah 3R itu berperlembagaan? Dan juga pelbagai lagi topik-topik yang semestinya di NAA Zahid Hamidi yang pegang IC kata Mahathir bin Muhammad Putih, sampai lah dia tak berani nak tunjuk. Okey, apa pun Tun, izinkan saya mulakan program kita Tun. Untuk saya menyerahkan dulu, kerana hari ini seorang peguam ada di sini. Saya nak Haji mulakan mukadimah serba ringkas tentang perlembagaan. Silakan Tuan Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang saya hormati, yang saya hormati Negarawan Tun dan rakan moderator yang sering saya jumpa, Saudara Fazli. Saya juga ingin mendahului dengan ucapan ribuan terima kasih kepada para pengantin yang telah sudi menjemput saya untuk majlis yang sememangnya penting ini. Perlembagaan, kalau nak bercakap tentang perlembagaan di Malaysia, sejak kita merdeka, kita ada perlembagaan bertulis yang digubal tahun 1957. Negara penjajah kita, Britain, dia tidak ada perlembagaan bertulis. Mungkin ramai tidak sedar perkara ini. Tapi negara yang dijajah, yang diberi merdeka, diberikan perlembagaan bertulis atau disediakan perlembagaan bertulis. Mungkin kita pernah dengar pasal Lord Reed ataupun Suruhanjaya Reed. Itu antara Suruhanjaya yang ditubuhkan semasa kita nak merdeka untuk ubal rangka perlembagaan. Perlembagaan secara ringkasnya
dia akan menyatakan apakah dia struktur tadbir urus sesebuah negara seperti Malaysia, yakni ketua negaranya, kerajaannya, yakni panggil eksekutif, parlimen yang dipanggil legislature, kehakiman atau judiciary, penjawat-penjawat awam, dan hubung kait urus tadbir negara dari sudut kesemua pihak tersebut. Tapi semestinya lah dari masa ke semasa akan ada permasalahan yang muncul berkaitan dengan takrifan dan tafsiran yang diberi kepada mana-mana perlembagaan tulis. Malangnya di Malaysia sejak 20-25 tahun yang lalu, takrifan yang mempunyai masalah ini lebih menaik. Sebab apa? Sebab banyak pihak di kalangan politik yang ada sekarang ni, bukan bapa-bapa kemerdekaan dan juga bapa-bapa pembangunan kita yang mentadbir negara dulu, sama ada Tun Abdul Rahman, Tun Razak, Tun Hussein, Tun Mahathir. Mereka mematuhi takrifan dan semangat yang ada dalam 183 perkara dan perlembagaan. Tapi sejak 25 tahun yang lalu saya boleh rumuskan pahaman dan pemakaian semangat perlembagaan dalam takrifan yang betul dan tepat semakin lama semakin hancur. Sebab itu kita dapati Perdana Menteri boleh melakukan sesuatu yang kemudiannya didapati sebagai kleptokrasi dan didapati sebagai salah. Sebab itu kita juga dapati selepas daripada itu ada juga pihak yang menjatuhkan kerajaan-kerajaan yang telah pun dipilih, dan Perdana Menteri yang dilantik jangan kita lupa Sheraton move-nya. Adakah itu mematuhi semangat pilihan raya, mandat yang diberikan rakyat? Semua perkara ini berlaku kerana kegopohan, ketamakan para pemimpin tak kala sekarang ini yang lebih mementingkan kedudukan peribadi daripada kepentingan negara, berpandukan kepada konsep keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Saya harap pada hari ini dengan adanya Tun di sini dan soalan-soalan yang akan dimajukan, kita dapat kupas dengan lebih mendalam mana-mana isu yang mungkin menarik perhatian para penonton maupun yang menjadi isu-isu semasa dari sudut perlembagaan dan undang-undang. Terima kasih. Haji, jangan letak mic lagi. Baik. Saya nak tanya Haji, pengalaman Haji sepanjang menjadi peguam Tun Dr. Mahathir. Adakah Tun Dr. Mahathir ini benar-benar menjunjung tinggi rule of law? Apa pandangan peguam Tuan Haji Hanif Gatri? Satu soalan yang cukup menarik. Sebenarnya saya kena terus terang di sini. Saya ada dua contoh sebab apabila ditanya tadi terlintas di kepala saya. Satu di persekitaran tahun 2016, jika diizinkan Tun saya kongsikan. Itu hari Ahad. Satu hari Ahad di mana Tun sebenarnya dijadualkan untuk menghadiri satu majlis ansara. Tapi Tun tidak sihat. Jadi Tun berehat di rumah dan beliau telah digantikan di Tun City untuk majlis tersebut. Dan pada petang itu saya mendapat panggilan daripada pejabat Tun mengatakan ada benda tu nak jumpa kalau lapang. Dan saya telah hadir di rumah Tun Ahad tersebut bersama dengan, saya rasa rakan saya ada di sini, Bazlan. Dan bila sampai pertama sekali Tun kata minta maaf ganggu hari Ahad. Padahal bagi kita nak berkhidmat untuk negarawan, untuk negara, sesuatu perkara yang penting. So saya tanya apa dia tu? Saya kata macam kita bincang sebelum ni asal rule of law, saya ada bawa perlembagaan persekutuan. Boleh tak kita bincang semula? Ni minat tu pasal perlembagaan. Dan pada masa itu dia keluarkan perlembagaan dia tak seburuk ni langsung lah. Perlembagaan dia bersilau warna emas. Tapi saya naik segan nak pegang sebab cantik lagi tu. So saya terpaksa pergi kat kereta saya.
mengambil salinan saya yang dah lusuh sikit, dan kami telah pun berbincang, berbeza pandangan berkaitan dengan perlembagaan tersebut, rule of law, lebih kurang 2 jam, 2 jam setengah. Selepas daripada itu, lebih kurang 3 hari selepas itu, saya dapat satu lagi panggilan daripada pejabat itu. Kata ada benda yang nak bincang kalau lapang. So saya pergi. Pada masa ini rupanya dia telah sediakan, Tun telah sediakan satu rencana tulisan dia bertajuk Rule of Law. Boleh pergi blog Cik Dad, ada lagi tahun 2016. So Tun, saya kagum dengan keikhlasan dan minat Tun berkaitan dengan Rule of Law, perlembagaan, kedaulatan undang-undang. Sebab bukan sahaja dia faham benda tu sebagai Perdana Menteri, dia mahu lebih faham. Dia nak berkongsi pendapat dan dia nak teliti bahagian-bahagian itu, sampai ke tahap dia menulis, dan tulisan dia tersebut dalam ingatan saya merangkumi perbincangan yang telah kami adakan. So atas isu bukan sahaja pemahaman, pematuhan rule of law, saya rasa saya berlaku tidak adil kalau saya tak dengan jujur mengatakan tu memang patut. Jangan kita lupa, masa nak jatuhkan kerajaan kleptokrasi Najib Razak, setiap ucapan tu berselang-seli dengan kenyataan rule of law. Ya, itu sebagai bukti. Yang keduanya, kalau kita masih ingat, saya dah sentuh sedikit tadi, pada 24 hari bulan Februari 2020, iaitu 1 hari selepas Sheraton Move, menurut perlembagaan, apabila seorang Perdana Menteri telah hilang sokongan majoriti wakil rakyat di Parlimen, maka dia tidak ada pilihan. Boleh semak perkara 43 fasal 4. Dia tidak ada pilihan, tapi perlu mengadap ke bawah duli Yang di-Pertuan Agong untuk maklumkan perkara yang sama, dan sama ada mengundur diri ataupun Parlimen dibubarkan oleh Agong. Pada 23 hari bulan Februari, apabila sokongan ditarik balik oleh pihak pengkhianat di dalam Bersatu sendiri, dan juga beberapa pihak daripada tim Azmin dalam PKR, Tun telah hilang sokongan majoriti. Dia patuh perlembagaan persekutuan. Dia telah menghadap Tuanku sehari selepas itu untuk meletakkan jawatan. Dan kita tahu apa yang berlaku. Ada pelantikan sementara interim Prime Minister sebelum ke bawah duli Yang di-Pertuan Agong pada masa itu, melalui proses-proses lanjut sebelum dilantik Perdana Menteri kelak. So, 2 contoh tersebut dalam pengalaman cinta saya berkhidmat bersama dengan Tun, saya dapati ia menambahkan keyakinan kepada saya bahawa Tun adalah seorang who walks the talk when it comes to rule of law dan pematuhan keluhuran perlembagaan. Terima kasih Tuan Haji. Berikan tepukan gemuruh kepada yang anak berbahagia, Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Ramai di luar sana kata Tun langgar itu, Tun langgar undang-undang. Hari ini baru 2 contoh yang diberikan oleh Tuan Haji Hanif Katri bagaimana Tun menjunjung tinggi rule of law. Okey Tun, kita hidup di 2023. Perlembagaan tertulis. Di UK perlembagaan tak tertulis pun. Saya nak tanya Tun, simple question Tun. Ramai anak muda di luar sana mengatakan perlembagaan negara kita ibarat batu bersurat. Ada lagi ke perlembagaan kita ni Tun? Silakan Tun. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak bincang berkenaan dengan perlembagaan. Perlembagaan ini adalah dalam cakapan biasa undang-undang tubuh. Apabila kita nak tubuh satu-satu badan, kita perlu kepada aturan peraturan, dan aturan peraturan itu menjadi undang-undang, dan kita patuh kepada undang-undang itu. Bahkan
dalam masyarakat bertamadun, apabila kita sudah bentuk undang-undang tubuh, semua undang-undang lain tidak boleh mengedepikan undang-undang tubuh. Dia mestilah dibenar ataupun sesuai dengan undang-undang tubuh. Kalau kita tulis ke belakang, kita dapati bahawa masyarakat manusia ini bermula dengan satu kumpulan yang kecil, satu tribe umpamanya. Dalam satu tribe itu, orang yang terkuat menjadi kepala. Dia yang terkuat kerana dia boleh belasah siapa saja kalau tak buat sesuatu mengikut kehendak dirinya. Tetapi apabila masyarakat manusia menjadi lebih besar, kita tak boleh ada satu orang kuat untuk nak belasah siapa yang buat salah. Sebab itu dalam masyarakat yang lebih besar, yang bertamadun, mereka perlu kepada aturan-peraturan. Dan aturan-peraturan ini dikenali sebagai undang-undang, undang-undang tubuh. Apabila kita bentuk undang-undang tubuh, kita semua akan hormati undang-undang tubuh. Kalau kita tak hormat undang-undang tubuh, maka huru-hara akan berlaku. Iaitu kita boleh buat apa saja kerana mungkin kita lebih kuat, kita lebih kaya dan sebagainya. Tetapi apabila kita hormat undang-undang tubuh, kita tak peduli sama ada kita raja ataupun rakyat, tetapi kita takluk kepada undang-undang tubuh. Dan kalau kita buat sesuatu yang bercanggah dengan undang-undang tubuh, maka tindakan boleh diambil terhadap diri kita. Jadi dengan adanya undang-undang tubuh, masyarakat yang besar dapat ditadbir dengan baik. Kalau dia buat salah, ada undang-undang yang menentukan dia buat salah dan apa yang perlu dilakukan kepada dirinya, iaitu dia akan kena charge, lepas itu dibawa ke mahkamah. Mahkamah akan tentukan sama ada dia salah ataupun tidak salah. Dengan itu masyarakat menjadi selamat dan stabil kerana ada undang-undang yang menentukan cara hidup kita. Cara hidup kita ni kadang-kadang bukan saja dikuasai oleh undang-undang. Macam orang Melayu, mereka mempunyai adat istiadat. Mereka mempunyai hukum adat. Dan hukum adat juga adalah satu undang-undang yang biasanya tidak tertulis. Ini menyebabkan dianya boleh ditafsir sama ada betul ataupun tidak mengikut budi bicara Tuan Hakim. Tetapi dalam undang-undang yang tertulis, tafsirannya ditentukan oleh penulis undang-undang. Tetapi kita manusia, dan manusia sering salah, buat kesalahan. Sebab itu undang-undang kita itu tidak perfect, iaitu boleh ditafsir seperti yang bukan dipikir oleh penulis undang-undang itu. They can abuse the law. So because kita human, kita tak boleh buat benda yang perfect. Kalau Tuhan bolehlah. Dalam Quran kita tak tukar Quran. Jadi tapi undang-undang manusia ini selalunya terbuka kepada tafsiran yang salah, yang berlainan daripada hasrat penulis undang-undang. Sebab itu kita sekarang ni hadapi keadaan yang mana walaupun negara kita mempunyai perlembagaan dan kita tidak boleh cabul perlembagaan, kita hanya boleh pindah perlembagaan kalau kita mendapat 2/3 daripada
wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh kita. Itu saja yang membenar kita menukar ataupun membuat sesuatu yang tidak diperuntukkan dalam undang-undang tubuh ataupun perlembagaan. Tetapi apa yang berlaku sekarang ialah kerajaan sendiri tidak menghormati sama sekali undang-undang tubuh, tidak menghormati perlembagaan. Mereka bertindak mengikut suka hati mereka. Umpamanya, apabila semua dunia tahu seorang itu membuat satu kesalahan, tetapi mengikut undang-undang, AG ataupun pendakwa raya boleh tentukan sama ada kes itu akan dihadapkan ke mahkamah ataupun tidak. Itu kuasa, memang pun kuasa AG, tetapi kuasa tidak boleh diguna secara yang tidak betul. Tetapi AG berpendapat, kemudian setelah dia mengkaji, dia berpendapat bahawa tidak ada kesalahan yang berlaku. Ini kes Najib. Apabila Najib dituduh membuat banyak kesalahan, dia sudah lantik seorang AG yang dipilih oleh dirinya sendiri, dan AG ini berkata bahawa Najib tidak membuat apa-apa kesalahan. Oleh itu tak perlu dia dihadapkan ke mahkamah, maka bebaslah Najib. Kerana apa? Kerana AG sudah bertindak seolah-olah dia adalah hakim yang menentukan betul ataupun tidak tuduhan terhadap Najib. Dan walaupun bukti jelas dan seluruh dunia sedar bahawa Najib buat salah, tetapi dalam undang-undang kita yang boleh menentukan kes itu dibawa ke mahkamah ataupun tidak adalah oleh AG, dan AG membuat keputusan tak ada kes. Tak ada kes, jadi tak payah dibicara dan bebaslah Najib. Tetapi apabila kita lantik seorang AG lain dan dia juga memeriksa kes Najib, maka dia dapati bahawa jelas ada banyak kesalahan, dan itu perlu ditentukan bukan oleh AG tetapi oleh mahkamah. Dengan itu maka kes itu dihadap ke mahkamah, dan seperti mana kita tahu di peringkat pertama mahkamah iaitu High Court judge memutuskan bahawa memang pun Najib bersalah dalam semua tuduhan. Najib berhak mengikut undang-undang membuat rayuan kepada appeal court, dan dia buat rayuan, dan appeal court juga berpendapat bahawa dia bersalah. Tetapi dia masih ada hak satu lagi, iaitu membuat appeal kepada federal court, dan federal court pun memeriksa kes dia, dan federal court juga mendapati dia bersalah. Itu adalah proses undang-undang. Di satu pihak, satu AG kata dia tak bersalah, dia jadi macam hakim lebih besar daripada 9 hakim yang lain. Tetapi akhirnya apabila dihadapkan ke mahkamah, maka Najib didapati bersalah. Jadi kita dapati walaupun ada undang-undang dan undang-undang memberi kuasa kepada AG, kalau AG nak tipu, dia boleh tipu, itu hak dia. Tetapi apabila ada AG yang lain, Attorney General yang pendakwa raya yang lain memeriksa semula, maka Najib dihadapkan ke mahkamah. Kalaulah tidak ada lagi AG yang lain, maka hari ini dianya bebas. Dianya bebas, dia tidak ada dalam penjara, tidak bayar denda dan sebagainya.
Jadi apa yang kita lihat di sini ialah di satu pihak kita punyai perlembagaan yang cukup baik, tetapi ada cara-cara untuk orang menyalahgunakan, abuse perlembagaan itu sendiri. Perlembagaan memberi kuasa kepada AG membuat keputusan, tetapi AG membuat keputusan yang salah dan tidak mengikuti undang-undang. Sebab itu kita dapati dalam masyarakat manusia, walaupun kita ada undang-undang, tetapi kalau kita ada orang yang diberi kuasa sehingga dia boleh tolak undang-undang, maka kita tidak akan dapat keadilan. Ini kita harus ingat bahawa perlembagaan kita perfect, very good, buat elok, tapi di tangan AG, bahkan di tangan hakim pun, kalau hakim nak buat salah, dia boleh buat salah. Dan kalau kita kecam hakim, hakim boleh juga ambil tindakan terhadap kita sebagai orang yang telah mencabul hak hakim. Dan hakim boleh bicara kita dan mungkin hukum kita. Jadi inilah kelemahan yang kita dapati dalam negara kita. Hari ini kita dapati banyak undang-undang diketepikan. Bahkan cara membuat undang-undang pun tidak dihormati. Biasanya undang-undang dibuat dengan mengemukakan undang-undang itu kepada Dewan Rakyat. Dewan Rakyat memutuskan sama ada boleh ada undang-undang ini ataupun tidak. Lepas itu dia pergi kepada Dewan Negara. Lepas Dewan Negara disembah kepada Budi Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong. Dan kalau yang di-Pertuan Agong menandatangani undang-undang itu, maka dia jadi undang-undang apabila digazet. Di gazet dia jadi undang-undang yang sah. Tetapi apa yang kita lihat sekarang ini, Perdana Menteri membuat undang-undang ikut suka hati dia. Dia membuat undang-undang kononnya tak boleh bercakap berkenaan 3A. Tak ada dalam perlembagaan yang menyebut bahawa Perdana Menteri dengan sendirinya boleh buat undang-undang. Tetapi hakikatnya ialah dia buat undang-undang dan pihak polis terima undang-undang itu kerana pihak polis akan bertindak kalau kita mencabul undang-undang itu. Sebab itulah siapa yang bercakap berkenaan dengan 3R boleh disaman oleh polis untuk disoal siasat. Ini menunjuk bahawa kerajaan ini tidak patuh kepada undang-undang sama sekali. Dan dianya juga boleh masuk dalam tahanan sesuka hati mereka. Ada undang-undang yang boleh disalahguna untuk mereka buat apa saja. Hari ini negara kita tidak ada perlembagaan sebenarnya. Tidak ada perlembagaan. Tidak ada kerana kerajaan yang sepatutnya menghormati undang-undang tidak menghormati perlembagaan kita dan boleh buat apa saja. Dan rakyat akan jadi mangsa keadaan yang mana kerajaan boleh salah guna undang-undang mengikut sesuka hati mereka. Inilah keadaan yang ada sekarang, dan kita harus faham bahawa cara kita untuk melawan pencabulan undang-undang ini hanya satu saja, menjatuhkan kerajaan dan mendirikan kerajaan yang akan patuh kepada perlembagaan. Itu satu saja cara yang boleh kita lakukan untuk menjatuhkan kerajaan. Ada dua cara. Satunya ialah dengan pilihan raya. Kalau dikalahkan kerajaan,
maka dia tak jadi kerajaan lagi, pihak lain akan jadi kerajaan. Tetapi ini bergantung kepada pengundi. Kalau pengundi juga rela untuk terima RM100 untuk bagi undi, maka kita tak dapat tukar kerajaan, dan kerajaan kleptokrasi akan berterusan. Satu lagi cara untuk menjatuhkan kerajaan ialah dengan menggoda dan menarik penyokong-penyokong kerajaan supaya lompat ke parti lain. Dengan itu kerajaan hilang majoritinya dan tidak lagi jadi kerajaan. Inilah yang telah berlaku apabila kerajaan Muhyiddin Yassin tidak dapat bebaskan Najib. Apa yang Najib lakukan ialah tarik keluar 15 orang penyokong kerajaan, dan kerajaan kehilangan majoriti, dan kerajaan itu jatuh dan diganti dengan kerajaan ataupun Perdana Menteri yang lain, yaitu Ismail Sabri. Kita lihat seolah-olah negara kita ini tak ada undang-undang. Kita lihat bagaimana kerajaan boleh cabul undang-undang yang seluruh dunia tahu adalah pencabulan. Tetapi kita dapati bahawa rakyat masih lagi sokong kerajaan. Mungkin kerana duit. Ada juga yang memberitahu kepada saya bahawa mereka terpaksa sokong parti, ketua parti. Pasal dia ketua parti, walaupun dia penyangak, penyamun, pencuri, tetapi dia ketua parti kita kena sokong dia. Bila kita sokong dia tanpa mempedulikan jenis manusia, maka kita akan dapat kerajaan yang terdiri daripada penyangak, pencuri dan lain-lain, dan undang-undang perlembagaan kita tidak akan dihormati. Inilah keadaan sekarang. Terpulanglah kepada rakyat, sama ada kerana RM100 atau kerana kesetiaan kepada pemimpin, mereka akan pilih kerajaan yang terdiri daripada orang yang tidak beramanah, yang menyalahgunakan undang-undang dan mencuri, menyamun dan sebagainya. Ini pilihan rakyat. Jadi rakyat tak boleh nak salah orang lain. Rakyat yang salah. Mereka boleh jatuhkan kerajaan ini, tetapi bila diberi peluang untuk jatuhkan kerajaan, mereka masih lagi pilih kerajaan penyangga. Terima kasih. Wow. Panjang lebar. Inilah bezanya negarawan. Apabila mengupas, menyusun satu negara sudah tidak berperlembagaan, disulami sedikit serba ringkas tentang 3R. 3R. Anak saya kata 3M petang ni. Bila saya tanya dia apa yang 3M, mamak, mamak, mamak. Tapi kita cerah tu. Jadi bila Tun menyentuh soal 3R, okey, rakyat Malaysia di luar sana takut. Sekarang ini tengah musim kempen di Pelangai tu, di Pahang. Polis mengulangi, memberi amaran demi amaran, jangan sentuh 3R, jangan sentuh 3R. Apakah hebat sangat 3R itu? Adakah 3R itu berpandangan perlembagaan? Jadi janganlah marah lalu hentam AG kan. 3R. Macam mana soalan itu memang bernas. Kena jawab. Terima kasih atas soalan tadi. Pertama sekali, saya rasa apa yang kita bincang atau apa yang kita sentuh dan apa yang diutarakan oleh negarawan itu berkaitan 3R adalah berhubung dengan race, bangsa, religion, agama, royal, raja-raja. Itu yang kita faham di sini. Jadi kalau kita
pada perspektif yang sama, maka kita akan dapat turuti jawapan yang ingin saya sampaikan. Sebenarnya dari sudut perundangan Malaysia, kita mempunyai undang-undang yang jelas. Apakah dia perkara yang salah yang tidak boleh disentuh? Kita mempunyai contohnya Akta Hasutan 1948. Di dalam Seksyen 3 Subseksyen 1 Akta Hasutan, dia menyatakan mana-mana kecenderungan untuk menghasut itu adalah perkara salah, sama ada berkaitan agama, bangsa, raja-raja, keadilan, negara negeri, boleh menjadi kesalahan. Tetapi dalam seksyen yang sama menyatakan apa itu pembelaan. Kalau kita bangkitkan isu raja, isu agama, isu bangsa untuk memperbetulkan fakta daripada apa yang dibangkitkan oleh orang yang salah, itu menjadi pembelaan. Kalau kita bangkitkan perkara-perkara bagi tujuan untuk memperbetulkan kandungan mana-mana rencana atau bahan tulisan ataupun kandungan undang-undang, itu pun boleh dibenarkan, itu menjadi pembelaan. Dan kalau kita nak cadangkan perubahan berkaitan undang-undang agama, bangsa ataupun raja-raja dengan cara yang dibenarkan dari segi undang-undang, itu pun dibenarkan. Itu di bawah Seksyen 3 Subseksyen 2 yang saya sebut. Jadi yang menjadi masalah dengan fahaman dan kenyataan kerajaan sekarang ini yang saya dapati lewat-lewat ini, bermula daripada 22 Jun tahun ini. Kerana itu adalah hari di mana Ketua Polis Negara baru dan timbalan Ketua Polis Negara baru telah pun dilantik dan diumumkan. Pada hari tersebut, Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution telah dalam ucapannya membuat satu kenyataan yang salah. Itulah permulaannya, di mana dia mengatakan bahawa mulai daripada sekarang antara tanggungjawab polis adalah untuk mengalas isu-isu berkaitan 3R. Nombor satu, dia tak jelaskan apa 3R yang difaham. Yang kedua, pihak eksekutif, menteri ataupun Perdana Menteri tidak boleh mencampuri urusan polis, urusan pihak berkuasa. Itu tanggungjawab pihak polis. Kalau pada masa itu pihak polis mempunyai kes-kes rompak yang banyak atau kes-kes bunuh yang banyak, tanggungjawab mereka untuk fokus mana yang mereka nak fokus. Pihak eksekutif tidak boleh kata awak kena fokus 3R. Itu permulaan kesalahan. Dan apabila tidak dijelaskan apa fahaman kerajaan tentang 3R, maka dia jadi lebih cacar marba. Sebab 2-3 hari selepas itu, Fahmi Fadil pula, Menteri Komunikasi, dalam suatu sesi live dia di TikTok ke mana ke, telah bangkitkan satu kenyataan yang salah. Yang mengatakan kalau anda sentuh 3R, maka jangan terkejut polis datang ke rumah. Dia wajib menyatakan dulu apakah kesalahan. Sebab sentuh sahaja 3R tak menjadi salah. Sebagai peguam pengamal undang-undang, saya nyatakan itu pada hari ini secara rasmi. Kalau ada pihak tak puas hati, silakan buat laporan polis terhadap saya. Itu kedudukan perundangan. Sentuh tak menjadi salah. Sentuh secara salah di bawah undang-undang baru mungkin jadi kesalahan. So apabila Menteri Saifuddin Nasution, Menteri Fahmi Fadil dan kemudian beberapa kenyataan Perdana Menteri menekankan perkara itu, dia menjadi salah kerana dia memberi suatu fahaman silap kepada rakyat, seolah-olah tak boleh sentuh. Sedangkan di bawah perlembagaan, hak bersuara dijamin di bawah perkara 10. Memang hak bersuara ini boleh dihalang melalui akta, dan di sini saya setuju dengan negarawan Tun, iaitu akta yang digubal oleh Parlimen. Katakanlah kerajaan sekarang berpendapat 3R ni terlampau longgar undang-undang dia, perlu diketatkan.
Seperti mana yang Tun cakap tadi, bawalah RUU pindaan kepada akta hasutan ataupun seksyen-seksyen lain di dalam kanun keseksaan yang nak mengetatkan bahagian-bahagian tertentu. Biar 222 wakil rakyat dan Dewan Negara tentukan mereka setuju nak pindah atau tidak. Dan kalau dipindah sekalipun, kalau perkara itu melanggar hak bersuara di bawah perkara 10 dalam pandangan mahkamah, maka cabaran untuk mengetatkan perkara tersebut boleh jika mahkamah berpuas hati adalah melanggar perlembagaan, dibatalkan. Jadi tepat sekali dalam beberapa kenyataan Tun yang mengatakan kerajaan tidak boleh buat salah tafsiran berkaitan 3R, sebab ianya memberi suatu kekeliruan kepada rakyat. Tak boleh sentuh langsung ke. Dan bila datang pilihan raya negeri, pilihan raya kecil, baru perkara ini diungkapkan. Dan di sini menyusahkan pihak penguat kuasa undang-undang, pihak polis. Sebab pihak polis nak buat macam mana? Sepatutnya IGP baru boleh nyatakan kepada Menteri Dalam Negeri, awak tak patut masuk campur urusan kami. Kami tahulah buat kerja. Kematangan tu wajib ada dalam pejabat-pejabat awam. Tapi berapa ramaikah yang nak patuh perkara itu? Tun dah sentuh tadi. Kita ada peguam negara di bawah perkara 145, memang tanggungjawab peguam negara mulakan pertuduhan, teruskan pertuduhan ataupun berhentikan pertuduhan. Tapi berapa ramaikah peguam negara yang patuh untuk melakukannya dengan ikhlas, jujur, berpandukan kepada amanah? Berapa ramai? Macam tu kata, salah kita, kita juga yang pilih kerajaan. Kalau kita pilih kerajaan yang kita tahu tidak akan menentukan, memelihara kepentingan negara, maka jangan kita nak komplain bila benda itu berlaku. So, balik kepada 3R, sebenarnya isu 3R sememangnya bukan hak eksekutif untuk mengatakan ini boleh sentuh, itu tak boleh sentuh. Ini adalah untuk pihak berkuasa mematuhi peruntukan perundangan seperti Akta Hasutan Seksyen 3 yang ada di sana. Dan kalau pihak berkenaan nak siasat, boleh siasat. Biar pihak berkuasa melakukan kerja mereka dan tentukan ada kesalahan ataupun tidak. Sebab kalau kita ikut, ni saya nak tambah sedikit untuk menjelaskan. Banyak kenyataan yang pernah dikeluarkan baru-baru ini oleh pemimpin kerajaan sekarang sendiri yang sebenarnya merupakan menyentuh 3R secara salah. Tetapi kita tidak lihat, walaupun pengamal undang-undang ada beberapa orang politik membuat kenyataan-kenyataan, kita tak nampak ada tindakan yang oleh pihak berkuasa. Saya akan bagi 2-3 contoh sekejap lagi. Tapi apa kita nampak adalah bila orang sentuh secara betul berkaitan dengan isu 3R, sama ada hak bangsa-bangsa tertentu, hak agama-agama tertentu, ataupun perkara membabitkan mana-mana raja atau sultan, secara fakta mereka yang dihantar pegawai polis untuk diambil kenyataan. Jadi berupa ada amalan 2 darjat dalam keadaan 3R ni. Kita ambil contoh, pada masa Fahmi Fadil membuat kenyataan tersebut, sebenarnya pada masa yang sama Ngah Komeng, Menteri Kerajaan Tempatan, kalau kita masih ingat, telah keluarkan kenyataan pada masa seorang peniaga perempuan yang dikeluarkan kompang oleh Majlis Perbandaran Kota Baru kerana berpakaian seluar pendek, tidak mematuhi syarat lesen. Ngah Komeng telah mengeluarkan satu kenyataan mengatakan Majlis Perbandaran Kota Baru sedang mengamalkan secara paksa undang-undang syariah kepada bukan Islam. Dia salah. Majlis Perbandaran Kota Baru mempunyai undang-undang kecil dia sendiri, bukan undang-undang syariah. Dalam undang-undang kecil itu ada seksyen berkaitan syarat pemberian lesen. Orang Islam tutup aurat, orang bukan Islam pakaian sopan. So daripada laporan kalau kita semak menunjukkan perempuan tersebut sebenarnya memakai seluar pendek dan baju dia melebihi seluar, seolah-olah macam tidak memakai seluar. So dikeluarkan kompang. Anehnya keluarganya tidak membuat isu.
keluarganya membayar kompaun sehari lepas itu. Tapi Ngakomeng secara salah menuduh Majlis Perbandaran Kota Baru. Ini Menteri Kerajaan Tempatan tau, orang yang in charge Majlis Perbandaran semua ni. Dia boleh katakan dia gunakan undang-undang syariah secara kukuh. Bukankah itu 3R? Sebab itu pernah dicabar kepada Fahmi Fadil, kenapa kenyataan salah awak, jika betul pun, kenapa tidak digunakan terhadap Ngakomeng? Sampai hari ini, ada tak siasatan dibuat? Yang keduanya, selepas dibayar, Ngakomeng telah arahkan Majlis Perbandaran Kota Baru untuk batalkan kompaun. Bukankah itu salah campur urusan kerajaan negeri oleh kerajaan pusat? Menteri arahkan kerajaan negeri untuk batalkan. Is that right? Salah. Kenapa masih belum ada sesiapa bangkitkan perkara ini untuk memperjelaskan? Lim Guan Eng, apabila Menteri Besar Kedah Sanusi Makno pernah keluarkan beberapa kenyataan berkaitan tuntutan Pulau Pinang, walaupun dari segi tuntutan Kedah kepada Pulau Pinang, dari segi rentetan dan penjelasan Menteri Besar Kedah itu saya tidak setuju, tapi itu hak dia, hak Menteri Besar Kedah untuk keluarkan rentetan peristiwa. Dan apabila dia keluarkan kenyataan tersebut, ada dia sentuh berkaitan dengan isu Sultan Al-Fatih zaman Konstantinopel. Tiba-tiba Lim Guan Eng keluarkan kenyataan itu adalah keganasan dari sudut agama. Kenapa? Ambil analogi peristiwa sejarah Islam, adakah ia menjadi melanggar 3R, melanggar isu religion? Kenapa? Ini adalah orang yang pernah menggelar diri dia sebagai Umar Abdul Aziz semasa dia menjadi Ketua Menteri Pulau Pinang. So di mana dia? Sampai hari ini ada tindakan diambil untuk menyiasat. Mungkin tidak ada rakyat yang membuat laporan polis. Saya tidak tahu. Begitu juga baru-baru ini kita ada isu Harvard Dempsey. Apabila dia memberikan suatu fahaman beliau sendiri, tafsirkan ayat Quran. Sedangkan kita dalam agama Islam pun dinasihatkan, kita belajar bahawa kita tidak mempunyai kuasa untuk tafsir ikut suka hati, kena berguru. Dan baru-baru ini ada laporan dibuat dan saya percaya siasatan sedang dibuat. Mungkin itu satu contoh terbaik ada siasatan dibuat. Tapi mana dia? Ngakomeng dengan Lim Guan Eng. Kenapa pula dihantar untuk menyiasat Menteri Besar Sanusi pada masa itu? Dan jangan lupa dihantar juga pegawai polis untuk kononnya menyiasat kenyataan 3R negarawan itu 9 kali. So, macam mana? So, saya harap daripada penjelasan ringkas saya utarakan tentang 3R ni, boleh kita di sini dan para penonton faham tak salah untuk rakyat sentuh isu 3R selagi disentuh dengan cara yang betul. Ia cuma menjadi salah dan jenayah untuk sentuh isu 3R jika dia berlawanan dengan undang-undang, iaitu jika ia ni bercenderung untuk menghasut dan menaikkan kemarahan, tertakluk kepada fakta-fakta setiap kes berkaitan. Sekian. Terima kasih Tuan Haji. Jadi tak salah kan? Boleh sentuh kan? Boleh, mamak pun boleh. Mamak pun boleh. Okey Tuan Haji dah sentuh pasal 3R. Tuan Haji sebut pasal antara 2 darjat. Antara 2 darjat itu bila Tuan Haji sebut Lim Guan Eng-nya, Ngakomeng-nya, pendek ceritanya pemimpin-pemimpin DAP yang menyentuh pasal 3R tidak disiasat. Kalau ada pun Howard Lee yang terbaru. Tetapi Tun sudah 9 kali dipanggil, diambil keterangan Tun. Adakah Tun melihat antara 2 darjat ini tergolong di dalam kakistokrasi yang Tun sebut setiap kali di pentas-pentas Tun bercakap? Silakan Tun. Saya berpendapat tindakan yang diambil terhadap sesiapa pun yang bercakap berkenaan dengan res itu
asas tindakan itu ialah politik. Kalau pihak kerajaan cakap benda yang berkenaan dengan 3R, tak mengapa. Kalau ahli daripada parti lawan bercakap, sikit sentuh pun akan dipanggil oleh pihak polis. Jadi ini politik. Cuba 3R ini dibentuk bukan untuk menjaga keselamatan negara, tidak. Dia dibentuk untuk menghalang ahli politik, ahli parti lawan daripada mengkritik kerajaan berkenaan dengan masalah 3R ini. Kita tahu bahawa ada usaha untuk menjelaskan bahawa orang Melayu menghadapi banyak masalah, 12 masalah. Jadi pihak kerajaan takut kalau orang Melayu bercakap berkenaan ini, sokongan terhadap kerajaan akan berkurangan. Sebab itu dihentikan segala sentuhan kepada soal ras, soal agama dan juga soal raja. Katakanlah seorang raja membunuh seorang lain, apakah kita nak senyap begitu saja, tak boleh buat apa? Kalau ada keadaan macam itu, masyarakat asal berasa takut, kerana kalau raja bunuh tak ada tindakan diambil. Itu tak menasabah. Ada kalanya yang kita tak tegur raja, tetapi ada kalanya kerana apa yang dilakukan itu merupakan jenayah yang serius, kita berhak menegur. Jadi bila nak larang, kita kena larang atas asas hasutan, percubaan untuk hasut masyarakat supaya berlaku huru-hara dalam masyarakat. Umpamanya, kalau seorang orang Melayu tiba-tiba bercakap berkenaan dengan perlunya kita musnahkan semua tokoh-tokoh Hindu, itu memang hasutan, percubaan untuk menimbulkan kemarahan kaum yang mungkin membawa kepada rusuhan. Itu patut dijelas. Undang-undang ini adalah berkenaan dengan hasutan, tapi bercakap berkenaan dengan bangsa tak menjadi hasutan. Kalau saya kata saya adalah orang Melayu beragama Islam, saya hasut apa? Saya tak hasut siapa pun. Saya cuma kata benar yang benar. Dan kita semua benar. Kita adalah orang Melayu dan kita adalah beragama Islam, dan kita juga mempunyai banyak masalah yang perlu ditangani. Kalau dalam negara kita ini kita tak boleh bercakap langsung berkenaan dengan bangsa, maka masalah bangsa tidak dapat ditangani. Jadi kerajaan inilah yang berlaku apabila seorang yang tak faham langsung tentang cara membuat undang-undang tiba-tiba membuat kenyataan kononnya rakyat tak boleh bercakap berkenaan dengan bangsa, berkenaan dengan agama, berkenaan dengan raja. Apa kajian yang dibuat? Apa kertas yang disediakan? Apa perbahasan yang dilakukan? Tak ada. Cuma dia manggil tidur, dia kata, tak boleh cakap berkenaan dengan 3R. Saya tak hormat sama sekali. Saya bercakap berkenaan dengan 3R. Kalau nak tangkap, tangkaplah. Kalau nak bicara, tangkap, pergi ke court bicara, dan saya boleh jelas kenapa saya bercakap berkenaan dengan bangsa. Tak masuk akal dalam satu negara kita tak boleh bercakap berkenaan dengan bangsa kita. Inilah pandangan yang saya
berpendapat tidak bercanggah dengan undang-undang negara. Hak kita untuk bercakap berkenaan dengan bangsa memang pun terjamin, tetapi kita tidak ada hak untuk hasutan. Kalau hasutan, ya, kerajaan boleh bertindak. Sebab itu, kalau nak buat undang-undang secara betul, bahas dalam Dewan dan tentukan undang-undang itu boleh dilaksanakan tanpa menyekat rakyat daripada bercakap berkenaan dengan masalah mereka. Terima kasih Tun. Terima kasih. Tuan Haji Hanif kata siasatlah saya. Tun kata tangkaplah saya. Saya nak kata apa pula saya ni? Apa? Fikir dulu. Apa pun bila Tun sebut kita bercakap tak salah, tidak melanggar perlembagaan. Kalau contoh saya kata tutup sekolah jenis kebangsaan, Haji sebagai peguam yang membawa kes sekolah vernacular sehingga ke peringkat mahkamah rayuan sekarang, mahkamah rayuan. Kalau saya cakap macam tu, adakah itu 3R tutup sekolah Cina? Dan juga bagi sikit pencerahan kenapa sekolah vernacular dicabar di mahkamah mengikut perlembagaan. Silakan Tuan Haji. Satu topik yang saya percaya sering tertampil dalam Minggu Negarawan, siri pertama pun berbangkit, saya percaya siri yang lalu pun berbangkit. Tapi satu topik yang relevan dan penting untuk dibahas. Sebenarnya isu kes vernacular dan seperti yang ditekan oleh saudara Fazli, saya merupakan kaunsul utama di situ yang berhujah di Mahkamah Tinggi dan sedang masih lagi berhujah di Mahkamah Rayuan. Mahkamah Rayuan akan bersidang semula pada 10 hari bulan Oktober untuk hari ketiga di mana saya dan rakan saya akan menamatkan hujah kami sebelum mahkamah tangguhkan untuk keputusan. So saya tidak berada dalam keadaan untuk berkongsi setiap perkara kerana kami mempunyai etika dan prinsip berhormat. Kami cuma boleh berhujah di mahkamah sementara kes itu masih berjalan. Tetapi menjadi penting di sini adalah rakyat kena faham apa sebenarnya kes tersebut. Itu tak menjadi salah untuk saya nak jelaskan sikit sahaja. Isu dalam kes vernacular adalah pihak yang cabar sekolah vernacular mengatakan perlembagaan persekutuan tidak memelihara pembentukan dan kewujudan sekolah vernacular iaitu SJKT, SJKC. Itu adalah apa yang kita nyatakan berpandukan kepada perkara 152 secara khusus pasal 1 perlembagaan iaitu bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan. 1521 menyatakan apabila nak guna dalam bahasa urusan rasmi hendaklah bahasa kebangsaan. So kami mengatakan untuk mengajar anak-anak kita, tak kisah bangsa mana sekalipun, mengajar bahasa pengantar mestilah bahasa kebangsaan. Pihak sana pula mengatakan walaupun tidak dinyatakan secara khusus pemeliharaan sekolah vernacular dalam perlembagaan, tetapi kalau diikutkan sejarah kita tidak boleh lari daripada apa yang mereka katakan kononnya ianya dipelihara. So inilah di hadapan Mahkamah Tinggi sebelum ini yang memutuskan bahawa kononnya sekolah vernacular dipelihara dan sekarang kami masih cabar. Kes ini akan sampai ke Mahkamah Persekutuan. Kalau kami kalah, memang kami mempunyai arahan untuk sampai ke Mahkamah Persekutuan. Tapi kalau kami menang pun, semestinya pihak sana akan bawa sampai ke Mahkamah Persekutuan. Perlu penilaian dan keputusan Mahkamah Tertinggi. Tetapi kenapa jadi sampai ke Mahkamah? Ini saya perlu kongsi. Sebenarnya isu vernacular telah dibincangkan oleh saya dan rakan-rakan saya, ada juga di sini, sejak tahun 2014-2015. Kerana kami nampak pada masa itu tidak ada kekuatan dan hasrat politik mana-mana kerajaan untuk menyatakan dan melakukan perkara yang betul, kecuali Tun pernah cuba lakukan sekolah
wawasan yang tidak juga diterima oleh pihak-pihak lain. Tapi kerajaan, sama ada kerajaan, minta maaf saya perlu sebut di sini, kerajaan Pahla, kerajaan Najib, kerajaan Muhyiddin, kerajaan Ismail Sabri, semua tidak langsung mempunyai kekuatan politik untuk melakukan perkara yang wajib dibuat untuk mengukuhkan bahasa Melayu, bahasa kebangsaan. Tapi mengajar di sekolah vernacular, ajarlah bahasa pengantar lain. So dari segi perlembagaan ada dua cara. Satu, sama ada mahkamah buat keputusan, ataupun pengubal undang-undang pindah perlembagaan. So apabila pengubal undang-undang malas nak buat kerja mereka sebab fikirkan masalah mereka sendiri, maka kami peguam terpaksa menyusun strategi mengambil orang dan pihak NGO berkenaan untuk menjadi pihak menuntut. Tapi kenapa ditangguhkan daripada tahun 2014-2015? Sebab pada masa itu kita mempunyai suatu isu lebih utama, perlu jatuhkan kerajaan yang zalim. Maka kita bergabung tenaga dengan negara Wantun dan pihak-pihak lain untuk berjuang menjatuhkan kerajaan itu dulu. Apabila telah jatuh kerajaan itu, maka kami telah filekan tindakan seperti tuan-tuan dan puan-puan boleh semak balik sejak tahun 2019. Okay? Jadi kadang-kadang peguam yang kena buat kerja lebih daripada yang perlu, sebab ahli politik tertentu tak mau faham tanggungjawab itu. Ini saya kena nyatakan di sini, sebab vernacular bukannya satu-satu kes yang kami buat, banyak lagi perkara saya tak nak kongsi di sini sebab topik perlembagaan agak luas. Ya? Balik kepada isu vernacular, pokoknya perpaduan. Tun telah usahakan untuk buat sekolah wawasan. Apakah cadangan Tun pada masa itu sekolah wawasan? Kalaupun orang keturunan lain, saudara-saudara kita yang Cina ataupun India masih nak juga sekolah vernacular, baik, satu sekolah Cina, satu sekolah Tamil, satu sekolah kebangsaan, kongsilah padang permainan, padang bola yang sama, kongsilah kantin yang sama, supaya bila makan, bila bersembang, perpaduan nak melentur buluh biarlah dari rebungnya. Itu yang dihasratkan, tapi siapa yang nak ikut? Dan sekarang kita mempunyai masalah perpaduan. Penyelesaian perpaduan adalah sekolah anak-anak kecil kita. Itu tujuan kes vernacular dibawa. Bukan we are greater than you, you all are inferior. Bukan. Ini adalah tentang negara, tentang perpaduan. Dan dalam kes tersebut pun kami telah menyatakan antara cadangan kami, kalau ditutup sekolah vernacular, maka kita sarankan Kementerian Pendidikan wajib bahasa Tamil untuk semua anak-anak Malaysia tahun pertama, tahun kedua. Wajibkan salah satu dialek Cina tahun ketiga, tahun keempat. Dan wajibkan mungkin bahasa Arab supaya mereka boleh faham bila kita bercakap tentang Quran dan hadis di tahun kelima, tahun kelima. Kita nak anak-anak Malaysia kita ni bersatu padu dari segi bahasa. Tapi nak buat jalan perlu bawa kes tu. Mana boleh ahli politik. Itu adalah jawapan ringkas. Itu saja. Apa pun kepada Tuan Haji. Tun sebut tadi pasal dua cara jatuhkan kerajaan. Kalau nak ubah semua ni, kena jatuhkan kerajaan. Nak tunggu pilihan raya lambat itu, PRU 16. Ramai yang kata setiap kali yang Tun bercakap tidak berperlembagaan. Kalau jatuhkan kerajaan ataupun parti belah sana, pemimpin-pemimpin UMNO ataupun GPS melompat menarik sokongan, itu tidak berperlembagaan. Apa pandangan Tun dengan akta lompat parti dan sebagainya? Mereka terikat kat situ. Di masa dulu tidak ada undang-undang yang melarang mana-mana wakil rakyat daripada menukar parti. Sebab itu dia dilakukan dahulu. Dan sekarang ni ada undang-undang. Kalau kita lompat, kita hilang jawatan. Jadi ugutan untuk lompat itu sudah berkurangan.
Tetapi kalau satu buah parti membuat keputusan untuk keluar daripada kerajaan, itu tidak bermakna dia lompat, dia keluar daripada kerajaan. Jadi itu kalau dia keluar daripada kerajaan, maka kerajaan kehilangan majoriti dan kerajaan itu akan jatuh. Hasilnya ialah sama ada kita mengadakan pemilihan baru, iaitu pilihan raya, ataupun kita pilih satu orang untuk jadi Perdana Menteri, sama ada kalau dia mendapat sokongan lebih daripada separuh. Itu saya fikir boleh dilakukan kalau nak buat dengan cepatlah. Dan saya berpendapat bahawa masa selama 5 tahun diberi kepada satu-satu kerajaan memerintah negara. Dalam jangka masa 5 tahun, banyak kerosakan akan berlaku. Kita lihat umpamanya di waktu Najib jadi Perdana Menteri, dia hutang 42 bilion ringgit. Sebenarnya sebelum daripada itu, Malaysia tidak pernah hutang walaupun 1 bilion ringgit. Kita hutang puluhan ataupun ratusan milion ringgit. Tetapi Najib hutang 42 bilion ringgit. Dan dia tahu kita tak mampu nak bayar. Jadi kalau kita benar orang yang semacam ini berterusan berkuasa, maka banyaklah lagi kesalahan-kesalahan yang akan dilakukan. Semula negara setelah kesalahan ini berjalan menjadi satu masalah yang amat besar dan sukar diatasi. Sebab itu satu cara untuk menjaga kerajaan lebih awal perlu diberi perhatian, boleh ataupun tidak. Kalau tak boleh, apa kita boleh buat? Kita kena tunggulah sehingga pilihan raya yang ke-16, 4 tahun lagi. Dalam jangka 4 tahun lagi, saya percaya negara kita akan rosak, akan hancur, kerana orang ini yang memerintah sekarang ini tidak pun berupaya menjalankan pemerintahan. Sebab itu dalam akhbar hari ini diceritakan bahawa Anwar akan bubar kabinetnya dan akan pilih kabinet baru. Dan komen dalam akhbar ialah pilihlah menteri yang hebat. Bermakna dia mengaku bahawa menteri yang ada sekarang ini tidak hebat. Bermakna bahawa menteri yang ada sekarang ini tidak mampu jadi menteri. Sebab itu kesalahan berlaku. Kita dapati umpamanya ada permintaan untuk pelaburan. Menteri tidak berjumpa dengan pelabur. Walaupun pelabur itu nak labur 0,5 bilion ringgit, dia tak jumpa kerana dia tak tahu apa nak cakap, kerana dia tak hebat. Sebab itu kita mencari yang hebat juga, baru boleh ada kerajaan. Ada orang yang berfikir dalam demokrasi siapa pun boleh jadi Perdana Menteri asalkan dia dapat sokongan. Tetapi nak jadi Perdana Menteri kerana sokongan memang mudah, tapi nak mentadbir negara kalau kita tak ada kebolehan, itu jadi masalah. Sebab itu hari ini kita dapati kabinet yang ada sekarang ini nampak seolah-olah tahu macam mana nak takdir negara, jauh sekali nak bangunkan negara, dan kitalah yang akan jadi mangsa. Terima kasih. Zaman Tun jadi PN, Datuk Zuraidah jadi menteri. Itulah Tun, tak hebat betul pasal tak ada menteri yang panjat lembu, naik lembu. Tak ada menteri yang kayuh basikal dalam pejabat. Zaman lah lepas kayuh basikal tu dalam pejabat, pusing. Fahmi Fadzil kayuh basikal dalam pejabat.
Mak Zabu harga daging mahal, dia panjat lembu tu dan naik tak dapat ke lembu. Jadi Haji, saya nak tengok Haji macam nak tambah sikit apa yang diperkatakan oleh Tun. Silakan Haji. Kalau boleh saya cuma nak tambah untuk membantu menjawab soalan yang Tun sendiri telah tampilkan. Tun telah menyatakan dengan betul dalam penyampaiannya, penjelasannya tadi, bahawa kalau misal kata undang-undang sekarang tidak boleh menyebabkan jatuhnya kerajaan, maka kena tunggulah sampai pilihan raya. Itu soalan yang Tun letakkan. Jawapannya ada tu, insya-Allah saya cuba jawab. Oh, ada. Ada. Sebenarnya pindaan yang dibuat oleh Parlimen dalam mengubal pindaan perlembagaan, perkara 49A yang dikatakan undang-undang lompat parti itu adalah satu pindaan dengan hormat. Saya menyatakan pindaan yang tak memberi kesan, tak mencapai hasrat sebenar apa yang diminta oleh rakyat berkaitan dengan lompat parti. Sekarang ni undang-undang ini memperkasakan parti, bukan memperkasakan rakyat melalui wakil rakyat. Dan yang pentingnya, cara gubalannya pun tidak sebenarnya lengkap. Saya tidak akan pergi ke setiap isu. Saya pernah bagi suatu wawancara saya rasa dengan saudara Taslim berkaitan perkara ini. Tapi balik kepada isu tentang boleh atau tidak sebuah kerajaan dijatuhkan dengan cara yang sah, bukan cara yang salah, selain daripada pilihan raya. Nah, penentuan dalam keadaan kerajaan sekarang ini, dia bukan kerajaan yang menang majoriti 111 campur 1, 112 tidak. Ia adalah satu kerajaan campuran yang pada masa itu telah bersetuju untuk melantik ataupun menyokong Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Dan oleh itu Anwar Ibrahim diberi peluang untuk membentuk kerajaan yang telah dibentuk dan kini menjadi kerajaan. Itu bukan isunya. Tidak saya nyatakan ini bukan kerajaan yang sah, tidak. That's not the point. The point is penentuan pelantikan Perdana Menteri di bawah perkara 43 Fasal 2 Perlembagaan dibuat oleh Agong dalam hemah baginda tuanku siapa sokongan majoriti. Nah, sokongan majoriti daripada wakil rakyat, bukan daripada rakyat. Dan sokongan majoriti wakil rakyat ni adalah hak peribadi wakil rakyat, bukan hak parti. Sebab benda itu wujud di dalam perlembagaan sejak tahun 1957, bukan dipindah. So apabila dipindah perkara 49A untuk mengatakan kalau keluar parti hilang kerusi, ianya adalah perlu untuk dipindah perkara 43(2) dalam pandangan jujur saya, untuk mengatakan pemilihan ataupun sokongan majoriti individu Dewan Rakyat adalah tertakluk kepada pindaan perkara 49A. Saya tahu ni bahasa undang-undang sikit, tapi tolong follow. Maksudnya selagi tiada pindaan dibuat, hak yang sudah wujud, hak peribadi Dewan Rakyat, bukan hak parti, tetap hak ahli Dewan Rakyat. So, bagaimanakah jika pun undang-undang lompat parti kononnya lengkap sekalipun, bagaimanakah ianya boleh memberi kesan sampai mengosongkan kerusi ahli Dewan Rakyat yang melaksanakan hak yang sudah wujud sebelum pindaan? Itu persoalannya. Jadi kalau misal kata balik kepada apa yang diusulkan ataupun dicadangkan untuk perbincangan, ini bukan usul kepada ahli Dewan Rakyat buat sesuatu. Kalau mereka sendiri tak boleh fikir, mereka bukan ada hak jadi ahli Dewan Rakyat. Tak perlu kita nak bagi cadangan kepada mereka. Mereka patut tahu apa itu tanggungjawab kepada negara. Jadi sepatutnya kalau ada antara mereka, tak kisah parti mana pun, nak tarik balik sokongan kepada Anwar Ibrahim, buatlah. Penjelasan undang-undang pun saya dah bagi tahu sekarang. Kalau mereka berani buat, mungkin ada cabaran terhadap kerusi mereka, perkara itu bawa ke mahkamah, selesai kemudian. Tapi ahli-ahli Dewan Rakyat sekarang ni, dengan jujur saya nyatakan, minta maaf, yang ada sekarang ni bukan yang dulu. Banyak, tapi inti tak ada. Minta maaf.
rakyat sendiri kena bagi tahu di hadapan muka mereka sendiri bagaimana perkara seperti isu Zaid Hamidi DNAA tidak langsung tahu nak bangkitkan dalam parlimen. Ya. Perkara macam tu tak boleh nak bangkitkan, lepas tu panggil diri sendiri sebagai wakil rakyat. Tak kisahlah sama dia ahli Dewan Raya Kerajaan ataupun pembangkang. Saya tak bezakan. Jadi balik kepada soalan tadi, boleh lagi dari sudut perlembagaan di suatu kerajaan gugur jadi kerajaan sama ada melalui pilihan raya ataupun sekiranya ahli Dewan Rakyat yang memberi sokongan majoriti kepada dia menarik balik. Makna kata kalau apa yang berlaku pada 2020 yang salah, sebab itu kerajaan majoriti, orang dalam dia sendiri mengkhianat, menjatuhkan melalui syaratan. Itu cerita lain. Tapi seperti yang Tuan cakap, kerajaan Muhyiddin Yassin dijatuhkan pula oleh orang yang menyokong, ditarik balik sokongan. Jadi kalau sekarang ni ada jumlah tertentu ahli Dewan Rakyat yang mengatakan perkara 43 Fasal 2 saya tarik balik sokongan, maka jatuh. Secara perlembagaan, sama ada ahli politik sekarang ni, sama ada Perdana Menteri sekarang ataupun ahli politik lain berani nak buat dan hormat perlembagaan, itu cerita lain. Tun zaman dia hormat perlembagaan. Adakah mereka nak hormat perlembagaan? Itu saya tak boleh jawab. Sebab banyak contoh mana mereka tak patuh perlembagaan. So itu saja sebagai tambahan. Oh, jadi maksudnya boleh dibenarkan perlembagaan, tak langgar perlembagaan, tak dalam bercakap. pandangan perundangan saya sebagai pengamal undang-undang, tidak ada halangan. Dan kalaupun diugut nak lucutkan kursi mereka, mereka boleh pergi ke mahkamah. Seperti mana berlaku di Sabah. 4 orang ahli bersatu kan membawa kes ke mahkamah, atau parti bersatu membawa kes ke mahkamah untuk mengisytiharkan kursi mereka kosong. Mana yang akan putuskan? Tak perlu speaker nak putuskan. Ya? So ada cara dia. Dan perkara ini boleh diujarkan. Ini untuk ahli-ahli Dewan Rakyat sendiri faham. Sebab itu saya pernah nyatakan penting untuk setiap ahli politik, terutamanya ahli Dewan Rakyat, ambillah nasihat daripada orang profesional, bukan lantik penasihat undang-undang yang mempunyai niat naik politik, sebab nasihat mereka tidak akan jujur dan ikhlas. Pegang nak dia ni. Tak apa yang pi gatai sebut pasal DNA Zahid Hamidi ni pasal apa? Ramai orang nak tahu, saya tak mau tanya arah. Lagi sikit pencerahan sebelum saya nak pergi soalan terakhir pada Tun. DNA Zahid Hamidi. Okey, kita tahu kuasa penuh, kuasa mutlak, seperti mana kata Tun tadi, kadang-kadang mereka ni lebih berkuasa daripada hakim. Jadi Haji kata ahli parlimen tak berani nak sebut di dalam parlimen pasal DNA Zahid Hamidi. Buat apa cakap di parlimen? Peguam negara dah berkuasa penuh. Apa pandangan Tuan Haji tentang DNA Zahid Hamidi? Berkaitan ahli pembangkang atau ahli parlimen tidak berani, maksud saya adalah mereka tidak bangkitkan secara betul. Sama ada mereka tak berani ke berani, itu dia orang nak jawab lah. Tapi mereka tak bangkitkan isu. Sebenarnya isu Zahid Hamidi ni saya sebut atau tersebut tadi sebab dibangkitkan oleh negarawan tadi berkaitan dengan isu peguam negara, dan saya rasa ini satu isu yang penting yang perlu difahami dengan lengkap. Dan apa yang berlaku berkaitan dengan kes Zaid Hamidi, secara khususnya Yayasan Akal Budi yang 47 pertuduhan ini, memang menampilkan pelbagai persoalan yang menunjukkan pencabulan kedaulatan undang-undang. Pencabulan kedaulatan undang-undang. Secara ringkas, kita tidak tahu sampai sekarang siapakah dia peguam negara yang menarik balik, membuat keputusan untuk menggugurkan pertuduhan. Kita tak tahu daripada hakikatnya. We don't know. Idrus Harun tak mengeluarkan kenyataan kepada umum. Ahmad Tahriruddin tak menyatakan selepas menjadi peguam negara rasmi siapa yang buat keputusan. Kita menganggap, saya tak, ramai di luar menganggap Idrus Harun yang menggugurkan. Tidak, kita tak boleh terima. Walaupun ia dinyatakan oleh Perdana Menteri,
Sebab pada 5 hari bulan September, Perdana Menteri telah dengan betul menyatakan, saya tak boleh masuk campur. Keputusan dibuat oleh pejabat peguam negara. Alasan yang mereka beri, itulah alasannya. Kalau dah cakap macam tu, berhentilah. Tapi pada 8 hari bulan September, 3 hari lepas itu, Perdana Menteri yang sama mengatakan dengan panjang lebar, Idrus Harun telah menghubungi saya, menyatakan dia yang buat keputusan. Itu Perdana Menteri cakap, bukan Peguam Negara cakap lagi. Dan Peguam Negara Idrus Harun, dia walaupun jarang-jarang keluarkan kenyataan, dia seorang Peguam Negara yang profesional. Dia tahu kerja dia. Kalau dia nak bersara pada 5 hari bulan 12 tengah malam, dan dia ambil cuti seminggu atau seminggu lebih sebelum itu sebab nak tamatkan cuti, kalau dia nak selesaikan apa isu, termasuk isu Zaid Amidi, kalau betul seperti mana yang ditekan oleh Perdana Menteri, dia akan buat keputusan sebelum cuti. Sebelum cuti, penjawat awam ramai kot di sini akan tahu bila nak bersara. Kalau kita cuti, lepas cuti kita bersara, kita tak masuk ofis balik. So bilakah keputusan dibuat? Itu pun ada jawapan dia. Buka je kertas siasatan. Dalam setiap fail jenayah ada kertas siasatan. Kertas siasatan will have the date there. Kenapa sampai sekarang susah untuk Ahmad Nadirudin bagi tahu kepada rakyat bila keputusan dibuat? Kenapa susah sangat? Apa nak selindung? Itu yang pertama. Yang keduanya, berkaitan dengan isu Zaid Amidi ini adalah, mereka mengatakan sebab ada representasi dibuat, maka kami perlu gugurkan pertuduhan dan kemudian siasat. Persoalan perundangannya, persoalan konsep kehakiman dan perundangannya adalah, adakah tanggungjawab Peguam Negara untuk meneliti dan menerima, mengkaji setiap representasi tanpa mengira bila representasi dibuat. Bahasa mudahnya, bila kes bermula, kita buat representasi, menjadi tanggungjawab Peguam Negara untuk siasat. Kalau ada benda baru, boleh buat keputusan. Tapi di sini mahkamah telah membuat keputusan pada 24 Januari 2022. Ada kes prima facie, ada asas untuk panggil pembelaan. Selepas itu, kalau dihantar representasi, dari segi perundangan saya menyatakan sebagai pengamal undang-undang. Kalau saya salah, pengamal undang-undang lain di luar boleh betulkan. Saya menyatakan dengan tegas, tidak ada kewajipan untuk meneliti representasi apabila pembelaan sudah pun mula memberi keterangan dan orang yang dituduh sudah selesai memberi keterangan. Apa yang ada dalam representasi semestinya adalah keterangan Zaid Amidi. Okey, tidak ada kewajipan. Dan yang ketiga yang lebih penting, dia mengatakan 11 alasan. Dalam bahasa undang-undang kita kena baca, baru kita tahu 11 tu 11 ataupun 5 atau 3. Kadang-kadang kita kata 3 campur 2, 5. 3 perengang kemudian kita kata 2 campur 3, 5. Kemudian kita kata 5 campur 0, 5. Berapa alasan? 1 je. So sebenarnya tak sampai 11. Tapi untuk ringkaskan perkara ni, yang poin ketiganya adalah, antara alasan dia bagi tahu kenapa digugurkan untuk siasat adalah, 1, terdapat pendakwaan curang oleh Tommy Thomas. Kedua adalah kononnya, ni saya kena sentuh sebab negarawan pun ada di sini, tapi tu tak perlu nak tambah sebab pihak polis tak datang tanya benda ni, biar saya jawab. Yang kedua, kononnya Tun telah mengugut Zaid Amidi, kalau tak bubar UMNO maka akan diambil tindakan. Dan yang ketiganya, ada memo dalaman daripada pejabat Peguam Negara yang bertarikh 2 hari sebelum Zaid Amidi dituduh. Dengan ringkas, saya tolak tepi isu Tommy Thomas dan isu memo dalaman, saya sentuh isu itu. Kalau betul itu adalah alasan yang dinyatakan dalam representasi, untuk pengetahuan anda semua di sini dan yang di rumah, sistem kehakiman dan perundangan mempunyai pelbagai prinsip
untuk menyelesaikan perkara-perkara ini yang tak memerlukan pengguguran pertuduhan. Iaitu apabila representasi dihantar pada Disember 2022 mengatakan Tun kononnya telah gugur, ada tak pihak pendakwa raya arahkan pihak polis atau SPRM untuk soal siasat Tun berkaitan perkara itu? Disember 2022 sampai September 2023 adalah hampir 10 bulan. Kenapa ini penting? Sebab kalau mereka tanya Tun mungkin jawab, ya saya dah jumpa dia. Saya tak tahu apa jawapan dia ni, antara ya saya dah jumpa dia, mungkin bukan bulan 6, bulan 7. Ya dia ada bangkitkan pasal kes dia, tapi saya bagi tahu itu tak ikut kedaulatan undang-undang. Itu dia kena uruskan dengan pihak SPRM, pihak peguam negara. Ya saya ada cakap pasal UMNO dengan dia. Dan pada masa itu bukan saya seorang, ada lagi 4, 5, 6 orang yang ada di rumah. Maka pihak polis perlu tanya yang orang lain, ada tak mereka dengar apa yang diungkapkan Zahid? Apakah adakah mereka dengar apa yang diungkapkan oleh Tun? Dan disitulah bawa saksi-saksi ini ke mahkamah yang dipanggil saksi sangkalan, rebuttal witness, untuk memberi keterangan berkaitan dakwaan Zaid Hamidi. Selesai dalam kes itu. Tak ada kewajipan gugur. Tak ada. Saya cabar peguam negara sekarang untuk buktikan ada kewajipan gugur. Dalam satu kes yang saya pernah bawa sendiri, saya tak perlu sebut kes itu, ada agak high profile. Ahli patologis telah secara salah masukkan satu keterangan daripada tangan di dalam sampul leher, dan yang leher masuk sampul tangan. So apa yang dihantar kepada Jabatan Kimia untuk dibuat kajian adalah berkaitan dengan tangan daripada tangan, kain daripada tangan. Apa yang perlu adalah ujian berkaitan kain dari leher. Perkara itu terdedah semasa soal balas. So saya minta mahkamah tangguh, saya masuk dengan pihak pendakwa raya dalam kamar Yang Arif. Saya mengatakan, Yang Arif, siasatan pihak penyiasat berterusan sampai kes selesai, bukan sampai dituduh. Jadi mahkamah boleh perintahkan kain dalam sampul yang salah dilepaskan kepada pegawai penyiasat untuk dihantar kepada Jabatan Kimia. Bila laporan dah sedia, maka kita panggil balik ahli patologis. Nah, itu yang berlaku. Saya tak minta, pendakwa raya tak gugurkan kes. Ini contoh saya bagi. Banyak kes lain, ramai peguam boleh tanya dia orang, pernah dengar tak saksi sangkalan? Mesti dia akan sahkan. So saya sebagai pengamal undang-undang, akhir kata, saya tidak boleh terima dalam kes Zaid Hamidi di tahap ini. Selepas Zaid Hamidi selesai beri keterangan, selepas 14 saksi lain Zaid Hamidi sudah selesai beri keterangan, ada beberapa saksi lagi, you nak kena gugurkan tidak? Soalan akhir saya kepada anda semua, kalau 10 bulan tidak ada siasatan dibuat terhadap representasi, anda boleh terima apa? Mereka akan siasat lepas kes digugurkan. Itu saja. Tobat lahum, mereka takkan siasat dah. Okey Tun, ada tu nak tambah kan pasal DNA Zahid? Saya nak tambah sikit ya. Di waktu mahkamah sedang membicarakan kes Zahid, dia mendakwa bahawa dia jumpa dengan saya dan saya ugut dia, iaitu kalau dia tak bubar UMNO, saya akan bertindak terhadapnya. Ya, ini kata dia. Apa bukti yang saya buat macam itu? Saya tak jawab kerana kes itu sedang dibicara. Takut, saya harap saya dipanggil jadi witness untuk menentukan sama ada benar ataupun tidak apa yang dikatakan oleh Zahid. Sebenarnya separuh benar saja, iaitu dia datang jumpa saya dan dia mintalah supaya kedudukan dia itu tidak dibawa ke mahkamah. Jadi saya kata kepada dia, UMNO sudah kalah, UMNO bukan UMNO lagi, patut dibubarlah. Setakat itu betul.
Tetapi setakat yang dia kata, kononnya kalau tak bubar saya akan ambil tindakan undang-undang kepadanya, itu tak betul. Tapi saya tak diberi peluang untuk menafikan dakwaan yang dibuat oleh Zahid. Dia tak panggil saya sebagai witness. Sebenarnya itu hearsay, cakap Zahid saja, bukan ada evidence apapun. Itu cerita yang datang daripada dia without any documentary proof. Kata saya ugut dia, saya tak ugut dia. Saya kalau ugut dia, kalau saya tak ambil tindakan berkenaan dia membuat nama saya yang tak betul, yang itu saya bertindaklah. Tapi ini kes tu ada dalam mahkamah. Sepatutnya mahkamah order supaya saya diberi peluang untuk memberi keterangan sama ada benar saya ugut Zahid ataupun tidak. Itu tak benar. Tapi setakat saya suruh dia bubar UMNO, memang benar, kerana saya berpendapat bahawa UMNO sudah kalah. Hamzah sudah tinggal UMNO, ramai sudah tinggal UMNO. Itu sebab saya kata kepada dia patut bubar UMNO. Itu kali pertama dia jumpa saya. Kali kedua dia jumpa saya, dia bawa fail nak tunjuk kata dia tak salah. Saya bagi tahu kepada dia, itu perkara itu bawa ke mahkamah, bagi tahu kepada mahkamah. Hakim akan tentukan sama ada you salah ataupun tidak salah. Saya tak ada hak nak menentukan dia salah ataupun tidak salah. Saya bukan hakim. Jadi dia tak dapat nak tunjuk dia punya fail kepada saya, kerana saya tak nak tengok fail dia. Tapi dia memang minta supaya janganlah ada kes diambil terhadap diri. Itu yang sebenarnya yang berlaku. Tapi saya tak diberi peluang untuk membuat penjelasan. Sebaliknya, mahkamah mendengar banyak hujah daripada pihak pendakwa raya, dan pendakwa raya sendiri bersetuju bahawa ada prima facie case terhadap Zahid, dan mahkamah hakim bersetuju ada prima facie case terhadap Zahid. Tapi apabila kononnya dia tarik balik dakwaan dia, AG, pasal dia berpendapat bahawa tak ada prima facie case. Sedangkan dulu dia kata ada, sekarang dia kata tak ada. Menjadi tanggungjawab kepada dia untuk pergi ke mahkamah dan menjelaskan kenapa dia tarik balik. Tapi dia cuma kata, kami tarik balik, kami tak akan mendakwa. Jadi hakim tak ada peluang untuk nak buat keputusan, kerana kes itu tak dihadapkan ke mahkamah lagi. Sebab itu hakim yang boleh dia buat kata tak, dia dibebas, tapi tidak bermakna bahawa dia tidak salah. Ini satu kes yang yang pelik lah, iaitu hakim tahu dia salah, dan kemungkinan dia salah, tapi terpaksa gugurkan kes itu kerana pendakwa raya tidak nak bawa kes itu ke mahkamah. Itu perbuatan luar biasa, dan kita dijadikan satu bahan kelak ketawa oleh dunia kerana kita punya sistem nampak pelik sangat. Luar biasa. Lebih tepat kali luar ini. Itu dah jadi lumrah tu dalam kerajaan sekarang. Luar biasa tu, dengan luar ini lebih kurang. Jadi Tun, kita dah penjelasan, Tun minta tunjuk mahkamah biar hakim mahkamah yang putuskan. Tetapi kini peguam yang bukannya hakim putuskan, 47 pertuduhan jelasan akal budi digugurkan. Sebelum saya nak bagi Tuan Haji untuk membuat kesimpulan tentang perlembagaan, saya nak tanya Tuan satu question terakhir, pendek dan padat Tuan.
PMX, saya tak sebut nama. PMX, dia boleh jadi imam di New York. Tuan tak jadi imam. Dia boleh buat undang-undang, ikut suka dia, tak payah pergi parlimen. Tuan tak buat macam tu. Lepas tu pula selain daripada jadi imam, dia jadi jurucakap kepada AG negara. Tuan pun tak pernah buat macam tu. Tuan sebagai Perdana Menteri selama 22 tahun, ini soalan saya ringkas, Tuan, pernah tak Tuan mengarahkan peguam negara tanpa, ataupun ketua polis negara tanpa berpandukan perlembagaan? Silakan Tuan. Itu bukan kerja Perdana Menteri. Membangunkan negara. Apa yang dilakukan oleh pelaksana, itu tugas pelaksana, mereka yang menjalankan tugas. Itu bukan tugas Perdana Menteri. Jadi kepada yang yalah, saya pun tak tahu nama dia, di PMX tu buat kerja Perdana Menteri, jangan buat kerja peguam negara, jangan buat kerja Tok Imam. Biarlah Tok Imam dah ada dah di Malaysia ni bersepah. Jadi Tuan Haji Hanif Katri simpulkan serba ringkas tentang perlembagaan yang kita berbicara sekarang ini, kerana Tuan pun ada program lagi sebentar lagi sebelum kita buka soalan kepada umum. Silakan. Baik, secara rumusan dan sebelum rumusan, untuk lengkap Zain Amidi, memang betul ya, seperti yang ditekan oleh negara Bantul, kes Zain Amidi keputusan dibuat oleh peguam negara, pejabat, bukan oleh hakim, sebab kuasa untuk menggugurkan kes ada di tangan pejabat peguam negara saja. Dan bila mereka gugurkan kes, mahkamah tak boleh halang. Mahkamah tak boleh kata saya nak jalan juga bicara. Mahkamah tak boleh. Itu sistem yang kita. Oleh itu dalam kes ini, rakyat kena faham bahawa menjadi tanggungjawab peguam negara berkenaan yang membuat keputusan untuk memberi penjelasan. Akhir sekali berkaitan perkara tersebut, sebenarnya satu lagi perkara yang rakyat mungkin tidak tahu, seorang peguam cara negara juga menjalankan tugas peguam negara, terutamanya bila peguam negara itu bercuti. So walaupun Ahmad Taridudin menjadi peguam negara rasmi pada 6 hari bulan, tapi pada sebelum 5 hari bulan dia adalah peguam cara negara di bawah perkara ataupun jadual 11 Seksyen 40 huruf besar A. Tugas peguam negara digalas oleh peguam cara negara. So kalau tarikh keputusan adalah bila-bila masa sebelum 6 hari bulan, semestinya lah sebelum 6 hari bulan, sebab keputusan pada 4 hari bulan September, maka besar kemungkinan dibuat oleh Ahmad Taridudin, dan saya telah cabar hari ini kali ketiga untuk dia mengesahkan. Adakah dia membuat keputusan? Jawab supaya rakyat tahu. Secara rumusan, perlembagaan adalah suatu perkara yang cukup menarik. Tapi dia jadi lebih menarik kalau orang yang melaksanakannya menggunakan dan melaksanakan dengan amanah, dengan jujur, dengan ikhlas. Baru kecantikan, roh, semangat perlembagaan akan nampak dengan keindahan, keselesaan, kesejahteraan rakyat dan negara. Tapi apabila para pemimpin yang ada mementingkan diri sendiri, mementingkan kepentingan mereka sendiri, bukan negara dan rakyat, maka kita akan ada masalah yang kita sudah alami untuk tempoh tidak kurang ya, terutamanya sejak 3,5 tahun lalu, iaitu ketidakstabilan politik dan kehancuran keselesaan rakyat. Saya syorkan dan saya sarankan, silalah para pemimpin politik. Nombor 1 yang masih memimpin sepatutnya yang umur 60 ke atas, sepatutnya secara sukarela resign telah, minta maaf tanpa mengira parti, sebab anda telah pun berjaya untuk sering gagal, berjaya untuk sering gagal.
Yang keduanya, kalau tak nak bersara juga, maka lantiklah penasihat-penasihat betul. Kalau undang-undangnya, ekonominya, keuangannya, supaya keputusan anda, keputusan parti anda berpandukan perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan fakta dan asas yang betul, bukan oleh penyokong membabi buta untuk kenaikan politik. Ni marah lah tak marah lah? Marah sikit. Oh, marah sikit. Sorry. Terima kasih. Saya serahkan kepada pengacara kita untuk buka soalan. Tolong pendek dan padat dan bersesuaian dengan tajuk kita perlembagaan. Jangan ramai soalan macam itu, kena baca buku pula kami. Nah, jadi silakan Farah.